Sejarah penyakit dan nama sindrom Down. Pengenalan terhadap penyakit sindrom Down. Sindrom Down, juga dikenali sebagai trisomi 21, ialah gangguan genetik yang disebabkan oleh kehadiran semua atau sebahagian salinan ketiga kromosom 21. Ia biasanya dikaitkan dengan kelewatan pertumbuhan fizikal, ketakupayaan intelektual ringan hingga sederhana, dan ciri-ciri wajah. Rata-rata IQ orang dewasa muda dengan sindrom Down adalah 50, bersamaan dengan kemampuan mental seorang kanak-kanak berusia 8 atau 9 tahun, tetapi ini boleh berbeza-beza. Ibu bapa kepada individu yang terjejas biasanya normal secara genetik. Kebarangkalian meningkat daripada kurang daripada 0.1% pada ibu berusia 20 tahun kepada 3% pada mereka yang berumur 45 tahun. Kromosom tambahan dipercayai berlaku secara kebetulan tanpa diketahui adanya aktiviti tingkah laku atau faktor persekitaran yang mengubah kebarangkalian. Sindrom Down dapat dikenal pasti semasa kehamilan dengan saringan pranatal diikuti dengan ujian diagnostik atau selepas kelahiran dengan pemerhatian langsung dan ujian genetik. Sejak diperkenalkan saringan, kehamilan sindrom Down sering berakhir dengan pengguguran. Pemeriksaan berkala untuk masalah kesihatan yang biasa berlaku pada sindrom Down adalah disarankan sepanjang hidup seseorang. Tidak ada penawar untuk sindrom Down. Pendidikan dan penjagaan yang betul telah menunjukkan dapat meningkatkan kualiti kehidupan. Sebilangan kanak-kanak dengan sindrom Down dididik di kelas sekolah biasa, sementara yang lain memerlukan pendidikan yang lebih khusus. Sebilangan individu dengan sindrom Down lulus dari sekolah menengah dan sebilangan kecil mengikuti pendidikan pasca menengah. Pada masa dewasa, sekitar 20% di Amerika Syarikat, mereka melakukan pekerjaan berbayar dalam beberapa kapasiti dengan banyak memerlukan persekitaran kerja yang terlindung. Sokongan dalam hal kewangan dan perundangan sering diperlukan. Jangka hayat adalah sekitar 50 hingga 60 tahun di negara maju dengan penjagaan kesihatan yang betul. Di Malaysia, kanak-kanak warga negara Malaysia yang telah disahkan sindrom Down boleh mendaftar sebagai orang kurang upaya OKU. Mereka mempunyai kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia yang memberikan banyak kemudahan. Sindrom Down adalah salah satu keabnormalan kromosom yang paling biasa pada manusia. Ia berlaku pada kira-kira 1 dari 1000 bayi yang dilahirkan setiap tahun. Pada tahun 2015, sindrom Down terdapat pada 5.4 juta individu di seluruh dunia dan mengakibatkan 27,000 kematian, turun daripada 43,000 kematian pada tahun 1990. Ia dinamakan sempena Dr. Inggeris John Langdon Down yang sepenuhnya menggambarkan sindrom ini pada tahun 1866. Beberapa aspek keadaan telah dijelaskan sebelumnya oleh psikiatri Perancis Jean-Etienne Dominique Esquirol pada tahun 1838 dan pakar perubatan Perancis Edouard Seguin pada tahun 1844. Punca genetik sindrom Down ditemui pada tahun 1959. Kenapa sindrom Down digelarkan Down syndrome? Salah satu cabaran yang paling besar perlu dihadapi ibu bapa adalah apabila mereka dianugerahkan dengan anak yang mengalami sindrom Down. Kita semua tahu kesan sindrom tersebut kepada perkembangan manusia, menjejaskan kebolehan otak untuk berkembang, seterusnya menghalang individu tersebut mempunyai kemahiran-kemahiran asas dalam menjaga diri sendiri. Salah satu soalan yang kerap bermain di fikiran penulis berkait dengan asal-usul kenapa kita menggelarkannya sebagai Down syndrome atau sindrom Down. Apa Down? Apa kaitannya bawah atau turun ke bawah dengan penyakit ini? Atau siapa Down sebenarnya? Di sini kami ingin kongsikan 4 fakta berkenaan dengan sejarah atau asal-usul Down syndrome. Nombor 4. Asal-usul istilah Down. Kisah bagaimana sindrom Down mendapat namanya berpunca daripada seorang doktor perubatan bernama John Langdon Down. Ya, nama Down dalam istilah itu sebenarnya merujuk kepada nama keluarganya, namun Down bukanlah seorang pengidap sindrom Down.
Sebaliknya, Down yang lahir pada tahun 1828 di Cornwall, Britain merupakan seorang pelajar perubatan di Royal London Hospital sebelum mula diterima sebagai seorang pengamal perubatan bertauliah bersama Royal College of Surgeons pada tahun 1856 akibat sumbangannya. Bermula tahun 1858, Down mula bertugas sebagai pakar perubatan di Earlswood Ashlam for Idiots yang terletak di Surrey, England, lokasi di mana kanak-kanak dan individu terencat akal dihantar dan dijaga. Pusat perubatan Earlswood yang telah pun beroperasi sejak tahun 1847 mengamalkan sistem penjagaan yang agak keras, lebih mengutamakan rawatan berbentuk hukuman bagi mendidik pesakit yang ada selain daripada mengabaikan fasiliti yang disediakan kerana merasakan tiadanya masa depan bagi mereka yang ditempatkan di situ. Jadi Down dipilih oleh Badan Kesihatan Britain sebagai individu yang akan mengemudi Earlswood kembali menjadi pusat penjagaan yang disegani dan diyakini. Melihat situasi sedih yang berlaku di depannya, Down serta isterinya Mary memulakan usaha reformasi dengan matlamat mahu mengubah kondisi perubatan yang diamalkan di situ, cuba memulihkan kembali imej pusat perubatan Earlswood yang tercala teruk akibat ketiadaan sistem penjagaan yang lebih baik. Sistem hukuman yang diamalkan dimansuhkan dan diharamkan, fasiliti ditambah baik dan usaha untuk mengambil setiap pesakit sama seperti manusia lain diterapkan. Nombor 3. Usaha murni Down membantu individu terencat akal. Tindakan Down menerima tawaran berkhidmat bersama Earlswood agak mengejutkan banyak pihak kerana kebanyakan pakar perubatan bertaraf seperti beliau enggan mengotorkan diri bergelumang dengan bidang sedemikian. Bagaimanapun Down secara terbuka gembira dengan tawaran itu, malahan berikrar mahu menjadikan sistem rawatan pesakit mental berada di satu tahap lebih tinggi. Ini kerana sejak dari zaman belajar lagi, Down sebenarnya merasakan tabiat meletakkan pesakit terencat akal sebagai berkategori tiada harapan merupakan satu perbuatan tidak beretika. Kajiannya terhadap pesakit yang ada membolehkan dia menemui punca utama kenapa masalah itu berlaku. Kecacatan genetik yang dilabelkan sebagai trisemi 21 menyebabkan berlakunya keganjilan pada kromosom bayi yang lahir, berlaku pada kadar 1 untuk setiap 691 kelahiran baru. Selain itu, bagi memudahkan dia memahami kategori pesakitnya, Down menggunakan sistem rekod berasaskan kepada sistem kajian genetik manusia hasil tulisan Johann Friedrich Blumenbach. Pada tahun 1866, Down menerbitkan hasil kajiannya terhadap semua pesakit yang mengalami masalah trisemi 21 di Earlswood. Laporan itu yang diberi judul Observations on an Ethnic Classification of Idiots cuba membawakan beberapa pendapat baru yang bernas, namun terus diingati sehingga kini sebagai punca kekeliruan bermulanya penggunaan istilah mongoloid bagi mewakili kumpulan pesakit terencat akal selepas Down menggariskan persamaan yang wujud antara pesakit sangat mirip dengan ciri-ciri orang mongoloid dari China. Untuk beberapa dekad, orang mongoloid mula digunakan sebagai istilah tetap merujuk kepada individu terencat mental sehinggalah awal abad ke-20 walaupun secara rasmi penyakit itu dinamakan oleh Down sebagai sindrom Down hasil kejayaannya mengenal pasti anomali kromosom trisemi 21. Nombor 2. Perubahan kepada istilah akibat sentimen kaum. Berikutan kemajuan teknologi serta kefahaman pakar perubatan terhadap penyakit mental yang berlaku, cabang-cabang penyakit mental yang berlaku juga semakin lama semakin dapat difahami dengan lebih baik. Ini membantu mengubah tanggapan orang ramai bahawa pesakit mongoloid perlu diasingkan dan dijaga oleh institusi tertentu, dipisahkan daripada ibu bapa mereka sejak mula lagi. Pemahaman yang lebih baik juga membantu menyediakan ibu bapa dengan kemahiran menjaga anak mereka sendiri, berbanding memilih untuk menghantar anak mereka ke pusat jagaan kelolaan kerajaan. Kajian-kajian yang telah dijalankan juga menunjukkan keperluan emosi pesakit, sekiranya dipenuhi mampu meningkatkan kemampuan kognitif pesakit seterusnya memberikan dia kehidupan yang lebih baik. Tetapi, istilah mongoloid masih lagi digunakan ketika itu dengan istilah Mongolian idiosi, Mongolism atau sekadar mongoloid menjadi istilah rujukan bagi mewakili golongan pesakit yang ada.
Hasil daripada kajian pakar perubatan ketika era 1960-an menunjukkan tiada bukti yang menunjukkan wujudnya hubung kait antara orang Mongol dengan pesakit terencat, sebaliknya penyakit itu boleh menyerang mana-mana etnik. Kecelaruan yang berlaku hasil laporan Daun cuba diperbetulkan sekumpulan pakar perubatan pada tahun 1961 menerusi satu artikel dalam jurnal perubatan berprestij The Lancet merungkai kecelaruan yang telah membelenggu masyarakat sekian lama sehingga memburukkan imej orang Mongol. Hasil daripada tulisan itu, cadangan untuk menggunakan istilah sindrom Down sempena nama John Langdon Down disuarakan secara rasmi. Kumpulan delegasi yang terdiri daripada pegawai dan warga Mongolia melakukan lawatan rasmi ke Ibu Pejabat Badan Kesihatan Dunia (WHO) di Geneva, Switzerland menggesa agar pertukaran itu dilakukan secara formal. Nombor 1. Jangan lagi panggil mereka Mongoloid. 4 tahun berikutnya pada tahun 1965, WHO secara rasmi menggugurkan penggunaan istilah Mongoloid atau sebarang bentuk rujukan yang berkait dengan orang Mongol daripada mewakili kumpulan penyakit ini. Penggunaan sindrom Down mula digunakan secara rasmi sempena nama John Langdon Down. Bagi Down yang meninggal dunia pada tahun 1896, sumbangannya pada dunia perubatan mental tidak boleh lagi dipertikaikan walaupun berlaku kekeliruan hasil tulisannya yang menyebabkan orang Mongol menjadi mangsa sentimen rasis. Apa yang menyedihkan, walaupun seumur hidupnya dicurahkan untuk memahami penyakit ini, cucu beliau yang bernama Jonathan Down lahir dengan mengalami sindrom Down. Walau apapun, usaha reformasi yang dimulakan beliau benar-benar berhasil. Jika pada zamannya individu berpenyakit akal jarang dapat hidup lama, angka ini meningkat ke purata 25 tahun jangka hayat pada era 1980. Kini, purata jangka hayat pesakit sindrom Down mampu mencecah 60 tahun hasil perubahan teknik penjagaan dan rawatan yang telah berjaya dilakukan. Handball.